Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Kita akan sambung subtopik kita di mana kita akan bincangkan mengenai satu subtopik yang dinamakan break-even point analysis. Ya, break-even point tu adalah titik pulang modal ya. Okey, sebelum ini kita telah pun belajar mengenai total revenue dan juga total cost. Jadi kalau soalan tu berkisar tentang break-even point ataupun titik pulang modal, bermakna itu merujuk kepada suatu keadaan di mana tidak untung dan tidak rugi. So kalau dia tak untung dan tak rugi, bermaksud dia total revenue dia sama dengan total cost, ya. Jumlah hasil sama dengan jumlah cost. Jadi keadaan dia adalah macam ni lah ya. So yang penting adalah yang ini ya. Total revenue sama dengan total cost. Jadi kita ingat semula total revenue tu macam mana. Ini adalah revenue dia. Total revenue adalah P darab Q. Total cost adalah fixed cost jika ada lah. Kalau tak ada tak apa. Ya. Dan plus dengan variable cost. Dia bergantung. Mungkin ada satu variable ataupun mungkin ada dua variable. So dia depends pada soalan. Jadi kita lihat satu contoh dekat sini. Macam mana ia ditanya. Cuba lihat ya. A company is selling a product at the price RM45 per unit. So kita dah tahu dah P dia 45. Ya, P dia 45. Variable cost. Okey, ada variable cost ya. Variable cost per unit is RM33. Okey, jadi variable cost dia hanya ada satu sahaja. Ya. So maknanya dia akan jadi 33Q. While fixed cost is RM450,000. Jadi fixed cost memang ada, variable cost pun ada satu sahaja. So soalan dia, how many units have to be sold to break even? So how many units? So maksud dia Q ni kita tak tahu, iaitu kuantiti dia. Okey, so oleh sebab ada keyword break even di sini, maksud dia kita kena guna total revenue sama dengan total cost. Jadi total revenue kita kan PQ tadi kan, P darab Q kan. Tetapi P kita diberi iaitu 45, maka 45Q ya, 45 darab Q lah ya. 45Q sama dengan total cost. Ini adalah variable cost 33Q tambahkan dengan fixed cost. Ini adalah fixed cost. Kita samakan je. Jadi apabila kita selesaikan, kita akan dapat nilai Q iaitu sebanyak 37,500 unit. Okey, ini adalah keadaan di mana break even berlaku. Okey ya. Now kita pergi kepada max and min values. Okey, jadi apabila kita hendak membincangkan mengenai max min value, sebenarnya dia berkait rapat dengan turning point pada parabola. Jadi kalau kita masih ingat lagi di dalam quadratic function, ingat ya yang graf senyum, graf masam, ingat tak? Ada satu istilah iaitu vertex. Ya, vertex ini ada formula kan? Jadi formula itu adalah seperti yang kita nampak dekat sini, iaitu inilah dia, negatif B per 2A dan 4AC tolak B kuasa 2 per 4A. Okey, so jadi kalau kita nak lihat dalam bentuk Q dengan P, so ini adalah kesetaraan dia, iaitu Q quantity dan P adalah price. Jadi kalau soalan dia meminta kita mendapatkan quantity yang benda-benda macam ni, maka kita boleh relatekan Q ini sama dengan negatif B per 2A. Okey, di mana saya sambung kat sini, di mana nilai-nilai A, B dan C diperolehi daripada equation bagi revenue function dan atau cost function. Contoh, kalau kita diberi revenue function,
R ni biasa kita gunakan ya. Normally kita akan guna R besar ni stand for revenue dan C besar ni stand for cost ya. Dalam contoh revenue function, kalau diberi macam ni 48Q tolak 3Q kuasa 2. Jadi kita kena hati-hati untuk memilih nilai A, B dan C tersebut. Jadi nilai A itu adalah negatif 3. Ini nilai A ya. Ini nilai A. Dan nilai B itu adalah 48. Dan nilai C tak ada. C itu adalah pemalar kan. C itu tak ada, kita letak kosong lah. Sementara kalau untuk cost function, ini contoh. Kalau kita ada Q kuasa 2 tolak 6Q tambah 16. A dia adalah 1. Ya, yang ada Q kuasa 2 ni ataupun X kuasa 2 dalam polinomial ya. A ni 1, B dia adalah negatif 6, C dia adalah 16. Jadi ini cara kita identify nilai-nilai A, B dan C ya. Baru kita boleh masukkan ke dalam rumus ini ataupun ini, bergantung kepada soalan. Normally soalan tanya yang ini je. Jadi kita kena ingatlah hubungan antara Q dengan negatif B per 2A. Yang ni Okey, kita pergi kepada contoh ini apa? Okey, ini kebiasaannya ya. Okey, R stand for revenue, C stand for cost. So gunakan negatif B per 2A untuk mendapatkan Q ya. Okey, kita pergi kepada contoh yang pertama dekat sini. Okey, kita diberi demand function. So demand function ni diberi dah P sama dengan 48 tolak 3Q. Lepas tu soalannya derive the revenue function. Dapatkan fungsi hasil. Jadi kita dah tahu dah fungsi hasil tu adalah P darab Q tadi kan. P darab Q, yang ni rumus dia ni. R ni revenue, P darab Q. Jadi kita diberi nilai P. P ni adalah 48 tolak 3Q. Kita masukkan sahaja nilai P ni ke dalam sini. Masukkan aja kat sini. Ya, daripada sini kita masukkan dekat sini. Jadi kita perkemaskan ungkapan ini dan finally kita dapat revenue dia sebagai ini. Okey, ini adalah fungsi hasil. Yang kedua, determine the quantity. Okey, cari Q. Determine the quantity in which the revenue is maximized. Jadi nak cari Q. Inilah yang saya maksudkan tadi. Kalau nak cari Q dalam hal macam ni, kita boleh menggunakan ini. Ya. Kita boleh menggunakan rumus ni. Ini ya. Ini. Okey. So jadi dekat sini. Okey, betul-betul. Alright. So kita boleh gunakan rumus ini, tetapi kita kena kenal pasti dulu apakah A, apakah B. Jadi kalau kita lihat daripada fungsi hasil tadi, A dia apa? A dia adalah yang ini ya. A dia adalah negatif 3, B dia adalah 48, C dia tak ada. C dia kosong lah. Jadi dengan menggunakan nilai-nilai ini, maka kita hanya buatkan penggantian ke dalam rumus ini sahaja. Seperti yang kita nampak dekat sini ya. Saya dah buat kat sini di mana hasil Q adalah 8. Alright. So jadi soalan seterusnya, what is the maximum value of the generated revenue? So dia tanya revenue tu balik. Tadi kita dapat Q tu 8 kan? Q tu 8. Jadi untuk dapatkan revenue tu kita gantikan 8 ni ke dalam sini. Gantikan semula ke dalam sini. Ya, yang kita dapat ni gantikan semula ke dalam sini. Jadi gantikan Q equal to 8 ke dalam RQ tersebut. Gantikan. Dan kita akan dapat jawapan dia sebagai 192. Okey. Baik, ini satu contoh. Contoh yang lain yang kita boleh cuba dan lihat adalah yang ini. Given the cost function C sama dengan Q kuasa 2 tolak 6Q tambah 16. Alright. Determine the quantity for which the cost is minimized. Nak cari quantity. Quantity itu adalah Q. Ya. Jadi, bila nak cari Q, sekali lagi kita akan menggunakan rumus ini. Yang saya gerakkan mouse ni ya. Kita akan menggunakan rumus ini, iaitu negatif B per 2A. Tak memandai dekat situ, kita kena dapatkan nilai A dengan B juga. Nak
So kita akan dapatkan nilai AB ni daripada fungsi cos ini. Jadi kalau kita lihat hati-hati, dekat sini kita akan dapati nilai A dia adalah 1, nilai B dia adalah negatif 6, nilai C dia adalah 16. Okey, jadi dengan menggunakan rumus ini, kita masukkan nilai-nilai yang perlu ke dalam sini dan kita akan dapat nilai Q tu adalah 3. Okey, ini habis bahagian A. Bahagian B pula, what is the minimum value of the cos? Cos ya. So jadi cos kita adalah ini tadi. Ya, cos kita adalah ini dan kita dapat nilai Q tu 3, maka kita boleh masukkan 3 ni ke dalam ini semula. Okey, jadi kita gantikan Q sama dengan 3 ke dalam CQ tadi tu dan kita buat sedikit pengiraan dan kita akan dapati hasil dia adalah 7. Okey guys, so saya rasa sampai sini dulu video kita. Kita akan jumpa pada video yang akan datang. So thanks for watching. See you in the next video.